Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani wa shrah bihi sadri wa sta'mil bihi jasadi bihawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama sekali kita rafa'kan kesyukuran. Alhamdulillah kita sambung lagi pengajian kita pada hari ini, sambung minggu lepas, yang mana kita masih lagi membicarakan tentang solat, yang mana solat pula kita bincang berkaitan dengan rukun solat yang ketiga, iaitu qiyam ataupun berdiri. Apabila kita bahas berkaitan dengan berdiri, nak tak nak kita terpaksa bincang berkaitan dengan kalau tak berdiri. Dia terpaksa, automatik. Bila sebut pasal berdiri, adalah rukun sembahyang. Kalau tak berdiri, kalau tak berdiri, maka batallah sembahyangnya, tak sahlah sembahyangnya. Jadi soalan pula, habis tu ramai orang tak berdiri, itu jadi panjang tu. Asalnya pendek je. Asalnya pendek je, tapi jadi panjang sebab banyak persoalan yang timbul apabila kita kata rukun sembahyang adalah qiyam, adalah berdiri. Kalau tak berdiri tak sah. Kalau tak berdiri tak sahlah sembahyang tu. Maka kecuali ada uzur. Kecuali ada uzur yang tak boleh nak buat apa dah, uzur dia. Bila dia uzur, maka dia dibenarkan duduk. Dan kalau dia uzur duduk, tak mampu nak duduk, tak larat juga sebab sakit, maka dibenarkan dia untuk berguling. Tu dalam kitab kita tulis perkataan berguling tu. Berguling tu baring. Berguling. Kemudian di atas lambung kanan. Kemudian kalau tak boleh nak berguling, melentang. Melentang. Tu dia punya turutan tu. Kita akan bahas lah pada minggu lepas. Minggu lepas kot. Kita bincang berkaitan dengan solat. 2 minggu sebelum tu lagi berkaitan dengan solat berdiri, kemudian rukun qiyam, kemudian kita bincang berkaitan dengan solat duduk kerana tak mampu berdiri. Tu yang kedua. Yang kedua selesai. Jadi siapa yang tak ada pada minggu lepas ataupun yang sebelum ni dia kena tengok rakaman balik lah, sebab dia ada kena-mengena, dia ada kaitan di antara solat duduk dengan solat baring ataupun solat mengiring. Yang hari ini kita bahas berkaitan dengan solat mengiring dan melentang. Saya baca daripada awal balik. Dan ketiganya daripada rukun sembahyang, iaitu qiyam. Qiyam ni berdirilah. Yakni berdiri pada sembahyang fardu. Berdiri pada sembahyang fardu. Dan disyaratkan dia dengan dibetulkan tulang belakang. Kita dah bahas ni 2 minggu lepas ni. Dan jikalau dengan bersandar sekalipun, maksudnya nak betulkan tulang belakang dia dengan bersandar sekalipun. Tapi kalau dia nak berdiri menyebabkan dia tak mampu, kalau dia bersandar baru boleh, maka sebenarnya dia dibenarkan duduk dah waktu tu. Maka jika berdiri condong, sengit dia berdiri tu, condong lah, cenderung tu condong, sekira-kira tiada dinamakan berdiri, tidak sah sembahyang. Dia duduk sampai nampak macam rokok dah pula. Kita dah bahas sebelum ni lah.
Saya ulang balik je sikit-sikit. Dan kalau dia jenis bongkok, maka sembahyanglah macam mana pun, sebab dah jenis bongkok. Bila jenis bongkok, sembahyanglah bongkok macam tu. Berdiri, apabila dia nak rukuk, dia rendahkan sikit kalau boleh. Kalau tak boleh, berdiri dia pun macam tu, rukuk dia pun macam tu, sama. Sebab dia bongkok kan. Habis kita bahas bab tu. Dan jika lemah daripada berdiri, sekira-kira masyaqqah yang menghilangkan khusyuknya, sah sembahyang duduk. Dan kita bahas sebelum ni juga, agak penting juga perkara ni, iaitu lemah daripada berdiri. Kita bahas apa maksud lemah. Maksudnya tak larat. Apa maksud tak larat? Siapa boleh dakwa dia tak larat? Suka-suka je ke boleh kata tak larat? Kita dah bahas satu-satu. Maksud lemah tu, maksud tak larat, maksud tak mampu. Setiap orang tak boleh dia kata aku tak mampu berdiri, tak boleh. Dia kena ada ilmu, daripada ilmu tu baru dia kata aku ni tak mampu berdiri. Bukan tak ada ilmu tapi aku tak larat. Tak larat tu apa? Tak larat tu tak larat lah. Tak larat tu tak larat lah. Tak boleh. Dia ada kena ilmu dulu, dan kita dah bahas dah sebelum ni. Lepas ilmu yang dia ada, maka dia katalah kat diri dia, maka aku sembahyang boleh duduk sebab aku dah lemah berdiri. Aku tak mampu berdiri. Mampu tak mampu tu dia sendiri tentukan. Tapi dia nak tentukan kena ada ilmu. Kalau sekadar tentukan, semua orang boleh tentukan. Aku tak mampu. Kenapa? Tak larat. Tak larat tu ada tahap. Ada tahap tinggi. Ada tahap tak larat sikit-sikit. Ada tahap tak larat sampai tumbang. Ada tak larat tak tumbang pun. Menggigil sikit je. Macam-macam jenis tak larat. Ada tak larat kalau berdiri mati. Tu kalau tak larat. Macam-macam jenis. Jadi tak larat, lemah, tak mampu, yang mana satu yang dibenarkan untuk duduk? Kita dah bahas yang lepas. Sekira-kira masyaqqah. Dan kita bahas juga apa perkataan masyaqqah, iaitu kepayahan, kesusahan. Apa dia? Ada 7 perkara pun kita dah bincang lepas. Saya cuma ulang balik je ni. Poin-poin tu. 7 perkara, 7 keadaan yang dinamakan masyaqqah, yang menghilangkan khusyuknya, barulah dia boleh duduk. Ada 7 perkara. Itu pun perbahasan yang lepas. Perbahasan lepas. Dan kita juga baru-baru ni kita juga bincang berkaitan dengan jenis duduk. Kalau tak boleh berdiri, okey dah confirm dah tak boleh berdiri ni. Memang tak boleh berdiri. Yang mana dia tak boleh berdiri ni, kalau nak kira dari segi syarak membenarkan dia duduk. Setelah dah lalu perkara tadi semua, dia boleh duduk. Bila dia boleh duduk, dia pun tak mampu berdiri tadi tu. Dengan cukup syarat-syarat, dia pun duduk. Duduk pula banyak jenis. Kita bincang yang lepas juga. Duduk ada banyak jenis, sampai ada 7 jenis duduk. Jadi nak duduk mana-mana. Secara umumnya duduk mana-mana pun boleh. Kerana tak mampu berdiri, duduklah macam-macam mana pun. Nama kita bincang sebelum ni, iftirash. Kita bincang berkaitan dengan tarabbu', duduk tarabbu', duduk tawarruk, duduk ik'a', duduk tak ada nama, saya tak tahu, saya panggil duduk tak apa, tapi sebenarnya tak tahu nama apa. Duduk tu, duduk yang kepala lutut naik 2 ke atas tu. Kemudian ada duduk jenis duduk atas kursi. Sebelum tu ada duduk belunjur dia panggil. Duduk belunjur, kaki duduk depan, kaki menghadap depan. Semua duduk tadi, kalau dia tak mampu berdiri, dia sembahyang mana-mana jenis duduk, maka sah sembahyangnya. Cuma kadang-kadang ada beberapa jenis duduk, dengan dia pilih duduk yang itu, dia tak boleh sujud. Dia susah nak sujud, menyebabkan dia tak sujud. Jika dalam 7 duduk, dia pergi pilih ada 3 duduk, yang mana 3 ni kalau duduk ni tak boleh sujud. Susah nak sujud. Dia tetap pilih yang susah nak sujud juga, maka sembahyangnya tak sah. Sebab ada 4 lagi jenis duduk. Kenapa tak pilih yang 4 tu? Kenapa pilih duduk jenis 3 yang dengan dia duduk tu tak boleh sujud? Ni bagi orang yang, saya cek balik live yang lepas-lepas. Banyak soalannya kelakar. Kelakar macam mana? Macam mana kalau tak boleh sujud? Lah, tak boleh sujud, tak payahlah sujud. Kita cerita orang yang boleh sujud. Mesti ada soalan tu. Bila kata dia tak mampu berdiri, maka dia kena sujud. Betul ada soalan. Macam mana kalau tak boleh sujud? Kalau tak boleh sujud, tak payahlah sujud. Kita sekarang cerita, betul ke tak boleh sujud? Betul, tak payahlah sujud. Dia tak termasuk dalam perbahasan kita. Kita cerita pasal orang yang boleh sujud tapi tak sujud. Kalau dia tak boleh sujud, tak payah sujud lah. Kenapa pula nak paksa sujud? Jadi yang kita tadi, dia tak mampu berdiri, dia hendaklah sembahyang duduk. Duduk ada 7 jenis. 3 jenis duduk, kalau dia duduk yang itu, dia tak boleh sujud. Dia susah nak sujud sebab gerakan tu payah. Maka dia tak sujud, batal lah. Sebab dia boleh sujud. Janganlah tanya kalau dia tak boleh sujud macam mana. Jadi antaranya yang menyebabkan susah untuk sujud, sedangkan dia boleh sujud apabila dia sembahyang atas kursi. Bila sembahyang duduk atas kursi adalah duduk yang sah sembahyangnya, tak ada masalah. Cuma dengan dia duduk atas kursi, dia nak turun tu dia kata susah.
Tapi kalau duduk kat bawah, senang. Yang mana kita buat semalam, beberapa malam lepas kan. Sampai cara-cara ni. Senang je kalau nak sujud. Kalau duduk, iftirash. Kalau duduk, bersila. Allah, senang je nak sujud apabila waktu sujud. Tapi bila duduk atas kursi, dia susah sikit nak sujud. Tambah-tambah lagi orang perempuan, lagi susah nak sujud apabila duduk atas kursi. Dah tu kenapa tak duduk bersila? Tu soalan dia. Jawab sendiri. Kalau bersila, senang je sujud. Dah tunjuk dah pada pertemuan kita yang lepas sikit lah. Kemudian kadar uzur pula, kita bincang hujung-hujung tu, kadar uzur, dia boleh berdiri ataupun dia tak boleh, dia uzur ataupun dia tak uzur, ataupun bahasa lain, gugur kewajipan berdiri atau tidak, hanya dia je boleh tentukan. Gugur kewajipan berdiri ataupun tidak bagi dia. Kan dia sakit, bila dia sakit, gugur kewajipan berdiri. Dengan maksud boleh duduk. Dia je boleh tentu, dia boleh berdiri, dia boleh duduk, dia boleh berdiri ataupun tidak. Dia mampu berdiri ataupun tidak. Dia dibenarkan duduk ataupun tidak. Dia sendiri je dapat tentu. Orang lain tak dapat tentukan. Dia sendiri. Jadi kalau orang lain tengok, orang lain tak boleh cakap. Orang tak boleh cakap, kau ni sebenarnya boleh berdiri ni. Kenapa kau duduk? Tak boleh. Dia je boleh tentukan. Dan dia nak tentukan dengan ilmu. Kalau dia main tentukan aja dan dia tentukan tu salah, maka sembahyangnya tak sah, dia sendiri kena jawab. Jadi walaupun hanya dia je yang menentukan, yang boleh tentukan dia tu boleh berdiri ke tak boleh ke, dia boleh duduk ke dia tak boleh duduk ke, dia je, orang lain tak boleh. Ustaz pun tak boleh kata awak ni sebenarnya boleh berdiri ni, saya nampak awak naik motor tadi selisih dengan saya, siap potong lagi. Awak tiba-tiba sembahyang duduk, awak ni tak boleh, ustaz pun tak boleh beritahu. Dia je boleh. Cuma jika dia menentukan sembrono, dia menentukan suka hati dia je, menyebabkan hukum yang dia hukum diri dia tu salah, maka dia kena tanggung sendirilah. Dia seolah-olah tak sembahyang, dia tanggung sendiri. Kalau dia dah mengaji betul-betul, dah belajar betul-betul, dan dia menghukum dirinya, aku tak mampu untuk berdiri, aku boleh duduk, maka dia silakan duduk. Maka saya nak beritahu kat sini, orang lain tak boleh tentukan, hanya dia je boleh tentukan. Orang lain boleh agak je, macam kau sebenarnya macam boleh je, macam aja. Tentu ke? Tak tahu lagi. Mungkin ya, mungkin tidak. Cuma boleh agak, boleh nasihat. Hati-hati sembahyang ni. Nampak macam boleh tu. Nampak je, aku tak tahu. Nampak aja macam boleh. Sekadar macam tu lah. Sekadar macam tu je boleh cakap. Tapi tak boleh confident. Tak sah sembahyang sebab mampu berdiri. Mampu tak mampu mana dia tahu. Orang tu je tahu. Dan terbahagi mampu tak mampu tu kepada 7. Dan antaranya, waktu tu memang dia mampu. Dia balik nanti, dia sakit. Yang itu kita tak tahu. Jadi tak boleh jugalah. Dia je lah. Jadi 3 pertemuan kita yang lepas kena gabung sekali. Kalau tidak, tak boleh nak faham. 3 kena gabung sekali baru faham cerita apa saya cerita ni. Dan kita tunjuk sikit berkaitan dengan solat atas kursi dan sebagainya pada pertemuan yang lepas. Baik, masuk kita perbahasan kita pada malam ni. Dan jika lemah duduk, tak mampu duduk, sama juga, dia je boleh tentukan, aku ni tak boleh duduk dah sebab tu aku solat berbaring ni, sebab aku tak boleh lah nak duduk. Dia je boleh tentu, orang lain tak boleh. Orang lain tak boleh tentu, dia je boleh. Dan nak tentu tu dengan ilmu lah, bukan main tentu nak senang-senang. Dan jika lemah duduk, dan jika lemah tak mampu untuk duduk, maka hendaklah berguling, yakni berbaring. Berguling tu maksud berbaring di atas lambung kanan. Lambung tu kita panggil apa lambung? Lambung juga, tapi kita panggil lengan kot. Lambung ada orang cakap lambung. Bukan lambung tu. Ni. Ni panggil apa? Orang dulu panggil lambung ni. Orang sekarang panggil lengan lah. Jadi berdiri atas lambung kanan maksudnya berdiri pula. Berguling di atas lambung kanan maksudnya mengiring, bahasa sekarang ni. Mengiring di atas apa tu? Mengiring di atas lengan kanan. Faham tak kalau cakap tu? Boleh kan? Mengiring di atas lengan kanan. Ni lengan kanan, ni lengan kiri. Dia mengiring di atas. Bukan lengan kanan tu di atas, tidak. Lengan kanan tu yang dia baring tu. Dengan maksud lengan kiri ke atas. Macam tu lah. Macam tu. Begini, teruslah letaklah bantal kat sini. Jadi ni kat bawah. Ini juga kedudukan orang sakit. Kalau orang sakit kan, nak mengiringkan dia, mengiringkan biar telinga kiri ke atas. Lengan atas. Lengan kanan, lambung kanan ke bawah, telinga bawah. Jika dia boleh buat macam tu, dada dia menghadap kiblat.
Dada mesti menghadap kiblat. Ketika orang sakit pun macam tu. Malah dalam kubur macam tu kan. Jadi kalau nak sembahyang macam tu juga. Jadi sebab tu kalau dalam masalah orang sakit tu, kita nak bisikkan la ilaha illallah tu kerana dia dah nazak dan dia dibaringkan, bukan dibaring, mengiringkan dia. Mungkin dia baring tak boleh, lama sangat baring, habis belakang ni jadi macam kudih tu kan. Kalau lama sangat tiba dia dah nazak dah, bunyi macam tu dah, nazak dah. Jadi bila macam tu letak mengiring, nak letak mengiring, tak nak letak baring dah sebab penuh sakit belakang ni. Kalau orang jaga orang sakit tahulah, lama sangat dia tak bergerak, dia tak boleh gerak, belakang ni akan jadi bulat-bulat macam kudih tu. Ada kudih sebab tak bergerak. Dia sebab tu kena gerak kejap, tak kena gerak. Orang jaga ni memang macam tu. Dia kena tarik ni, letak macam ni, letak bantal kat bawah. Kejap sejam 2 jam tarik tak kat sini pula. Orang tu tak rasa dah sakit dah. Bukan dia sakit, dia tak rasa dah. Tak rasa tu menyebabkan kat belakang tu dia akan jadi kudih nanti. Menanah lagi payah, lagi payah. Nak mandi jadi pedih dan sebagainya. Jadi dia kena golek-golek, dia kena udara biar. Tapi dia biar macam tu je. Biar macam tu seminggu 2 minggu, habis kat belakang. Bila macam tu dah nazak. Dah nazak, belakang sakit ni kita tahu. Jadi kita letak dia dalam keadaan mengiring kalau boleh. Kalau boleh. Mengiring macam tu. Sama juga lambung kanan kat bawah, lambung kiri duduk atas, lengan kanan duduk atas, telinga duduk atas. Jadi bisikkan ataupun ajar dia talqin, ataupun kita panggil, kalau talqin ni orang ingat baca depan atas kubur pula. Dia panggil talqin tu maksudnya bisikkan kat dia, ajar dia la ilaha illallah. Laqinu mautakum. Talqin kamu orang yang nak mati. Bukannya orang yang dah mati tu talqin lain. Ini talqin yang masa nak mati tu dia panggil talqin juga, iaitu la ilaha illallah. Bisik tu kat telinga kiri, bukan telinga kanan. Sebab apa saya sebut macam ni? Ada kesilapan juga orang kata telinga kanan. Sebab telinga kanan kan sunat. Nak masuk ke celah mana? Duduk kat bawah. Masuk ke bawah tu mana boleh? Dia kena telinga kiri. Tapi kecuali dia terbalik lah. Dia baring lengan kiri, lambung kiri ke bawah, kanan ke atas, barulah boleh. Jadi dia sebut kat sini apa? Itu afdal daripada di atas lambung kanan, itu afdal daripada lambung kiri. Jadi samalah kalau orang yang nazak pun sama juga, letak yang sama juga. Afdal yang kanan dulu. Kalau dia sakit baru yang kiri. Bila lambung kiri barulah bisik la ilaha illallah kat telinga kanan. Macam tu juga sembahyang. Macam tu juga sembahyang. Jika tak mampu untuk duduk, dia tak boleh berbaring macam ni, melentang, tak boleh. Dia kena mengiring dulu. Ini adalah tertib yang mesti ikut, tak ikut tak sah. Mesti ikut. Iaitu pertama mesti berdiri. Nombor 1, tak mampu berdiri, duduk. Boleh tak? Tak mampu berdiri, sembahyang melentang. Tak boleh, kena ikut tertib. Tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk, melentang. Tak boleh. Tak boleh dengan maksud tak sah. Habis tu mengiring dulu, mampu tak? Mampu mengiring, maka dia wajib mengiring. Jika dia mampu mengiring tapi dia solat melentang, tak sah sembahyang dia. Melentang tu macam ni lah melentang. Dada menghadap atas langit. Itu dia panggil melentang. Jadi ketika mengiring mengiring lambung kanan, dada wajib menghadap kiblat, wajib. Okey, dan jika dia nak buat kiri boleh juga, sah juga sembahyang lambung kiri. Maksudnya dia duduk di atas lambung kiri, sah, tak ada masalah. Cuma dia sebut sini afdal lambung kanan. Maksudnya lengan kiri dekat atas, mengiring ke kanan. Kalau mengiring ke kanan lain pula maksud tak? Macam itulah maksud dia. Mengiring tapi lengan kanan duduk bawah, lengan kiri duduk atas. Itu afdal. Yang kedua, ke kiri. Kalau dia boleh lambung kiri, walaupun tidak afdal sangat ke kiri, lengan kanan dia duduk atas sekalipun, dia boleh macam tu. Dia sembahyang melentang, tak sah sembahyang. Dia nak tahu turutan. Dia tak boleh duduk terus baring macam orang dekat hospital. Tak boleh. Orang kat hospital semua sembahyang macam tu. Nak tegur macam mana pun tak tahu dah. Sebab nasib ada mazhab lain. Beranggap husnuzan, mungkin mazhab Hanafi kot. Macam tu ya kot. Macam tu nak buat macam mana? Nak tegur seorang-seorang tak boleh. Benda tu benda salah. Sebab dia tak mampu duduk betul. Dia sakit tak mampu duduk. Dia terus baring. Tak sah main dia tu. Dia kena mengiring dulu. Tu dia punya tertib. Malah kalau ulama bahas lagi lah.
Macam mana sembahyang berdiri, sembahyang berdiri tak mampu berdiri, sembahyang duduk. Bila sembahyang duduk, kemudian dia rasa sihat, kan kena berdiri kan. Tiba-tiba sihat dah pula, dia wajib berdiri. Selang seminit sakit dia duduk balik. Dah sihat dia berdiri balik walaupun beberapa kali. Okey, kita dah bahas sebelum tu. Macam tu juga dalam keadaan mengiring dan melentang, sama. Katalah dia sembahyang melentang sebab dia tak mampu mengiring, tiba-tiba dia rasa sihat, dia wajib mengiring. Sama juga, dia wajib mengiring. Kalau mampulah, kalau sihat lah, kita terasa sihat. Waktu tengah sembahyang tu terus mengiring. Cuma macam mana nak buat tu, pandai-pandai lah. Tapi biasanya sakit lah sebab bila dia mengiring, dada nak menghadap kiblat, dia jadi payah balik. Itu hukum lah, tu dari segi hukum. Macam tu juga, kalau okey, ketika mengiring ke kiri atau ke kanan mana-mana, afdalnya kanan, dada wajib menghadap kiblat, muka sunat menghadap kiblat. Tu je lah. Habislah hukum, senang je tu. Jadi ketika berdiri, dada wajib menghadap kiblat, muka wajib menghadap kiblat. Tak wajib, sunat kan? Sama juga mengiring, dada wajib menghadap kiblat, muka sunat. Sunat. Janganlah tanya soalan, muka tak boleh lah nak menghadap sebab sakit. Jangan tanya soalan tu. Sakit ni apa pun boleh. Yang tak sakit lah cerita ni. Mesti nak ada soalan tu. Okey. Dan jika lemah ia, ini paling panjang sikit. Ini panjang sikit lah. Dan jika lemah ia tak mampu untuk mengiring, baru dia boleh maka sembahyang dengan melentang. Baru boleh melentang. Okey? Di atas belakangnya. Bila melentang maksud di atas belakang. Kalau mengiring maknanya di atas lengan atau di atas lambung kanan ataupun lambung kiri. Jadi bila sebut melentang, di atas belakang. Itu dia punya tertib. Pada mazhab Syafi'i wajib ikut tertib ni, maka mengisyaratkan dengan kepalanya. Sembahyangnya isyaratkan kepala. Macam mana melentang? Isyarat kepala yang tu lah. Macam tu kot. Macam mana? Nak rukuk, mana boleh. Kalau boleh rukuk, kalau boleh bangun, maknanya dia boleh duduk. Maknanya macam tu lah. Macam tu je lah sembahyang dia. Macam ni kot. Betul? Nak rukuk. Kalau nak sujud, macam tu lah. Dia tarik ke atas sikit. Tapi kita akan bahas satu-satu nanti tu. Jadi, ini adalah mazhab Syafi'i. Iaitu melentang dan mengiring, mesti mengiring dulu baru melentang. Jika melanggar tertib ni, batal sembahyang. Okey, selesai. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali tak. Mazhab Hambali makruh aja. Jika boleh mengiring, dia melentang. Hukumnya makruh saja. Mazhab Hambali. Mazhab Hanafi afdal melentang berbanding mengiring. Nampak? 3. Kenapa pula? Kenapa afdal melentang? Sebab kalau mengiring macam ni, kalau dia mengiring, dia nak rukuk, dia akan gerak ke depan sikit macam tu kan? Dia akan gerak macam tu. Kan? Dia akan gerak macam tu. Kalau nak sujud, dia akan gerak lagi. Mana boleh sujud? Kalau duduk pun tak boleh, sujud pun tak boleh lah. Lepas tu dia mengiring. Jadi cara dia nak rukuk, dia ke depan sikit. Saja nak sujud, dia depan sikit lagi. Ketika dia macam ni, ketika dia rukuk dan dia sujud macam tu, okey, macam ni, dia sembahyang macam ni, berdiri, ni kira mengiring. Apabila dia nak rukuk, ni dada wajib menghadap kiblat ni. Bila dia nak rukuk, dia jadi macam ni. Bila macam ni, dada dia pergi tempat lain lah. Satu, kan? Yang kedua, macam tu lah. Okey. Apabila dia nak sujud, dah pergi tempat lain lah. Berbeza dengan dia melentang. Ketika melentang macam tu, dia melentang macam tu. Ketika nak rukuk dia macam ni. Bila melentang macam ni, bila melentang macam ni, kepala kat sini, dia wajib menghadap, ni kita akan bahas lagi, kaki dia wajib menghadap kiblat macam tu. Sebab muka dia wajib menghadap kiblat. Ketika macam ni. Ketika mengiring macam ni, dada wajib menghadap kiblat. Ketika mengiring, samalah ni ke sini, kiri ke kanan ke, dada yang wajib menghadap kiblat. Muka sunat. Tapi ketika dia sembahyang melentang macam ni, muka dia wajib menghadap kiblat. Dia wajib angkat, letak sikit kat bantal atas kepala ni, kat belakang kepala dia, supaya muka dia kena kiblat sikit. Ketika dia rukuk masih lagi menghadap kiblat, ketika dia sujud masih lagi menghadap kiblat. Sujud tu masuk sujud isyarat tu. Sebab tu hujah pada mazhab Hanafi. Kerana tu lebih afdal melentang berbanding mengiring. Sebab mengiring bila dia konak dah lari dah daripada kiblat, dada tu. Tapi kalau kita macam ni, muka wajib menghadap kiblat, ketika rukuk pun wajib menghadap kiblat, ketika sujud pun muka menghadap kiblat juga. Walaupun sekadar gerak-gerak macam tu je, tapi menghadap kiblat. Itu hujah mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i tolak. Dia kata tidak. Dia kata tetap juga mengiring adalah yang ketiga.
berdiri, duduk, mengiring, baru melentang. Tetap itu afdal, bukan afdal. Itu wajib, tertib yang wajib. Tak ikut tertib, langgar tertib, tak sah sembahyang. Saya selalu sebut perkara ni, iaitu kita bila sakit, kita adalah yang terakhir. Maknanya tak sakit ni tandanya nak mati. Itulah senang cerita. Sakit-sakit ni petanda awal mati. Jadi bila nak mati, dia mestilah, kita ni bila kita tahu nak mati, kita mestilah bersungguh-sungguh dalam ibadah. Kan? Sebab nak mati. Bukannya lagi nak mati, lagi lebih kurang sembahyang. Ya ke macam tu? Lagi nak mati, lagi-lagi bersungguh. Aku nak mati dah tak lama sebab sakit. Sakit tanda mati. Ini kebanyakan orang lagi nak mati tu dengan lagi sakit, lagi sembahyang mudah. Lagi mudah. Sepatutnya lagi susah lah sebab nak mati ni. Ni last seperti tak boleh sembahyang lah. Nampak? Sebab tu dia agak susah sikit. Walaupun susah, okey aja sepatutnya. Tak ada masalah. Sebab aku nak mati. Malah, ulama' membahaskan, jika sembahyang dalam keadaan biasa, dia ada pahala-pahala dia ada fadilat-fadilat tertentu. Tapi dia ni sakit, dia nak sembahyang susah. Nak ambil wuduk susah, nak rukuk susah, nak sujud susah. Lagi susah pada orang sihat. Dia dapat pahala lebih lagi. Sebab dia nak sembahyang tu susah. Orang yang sihat, pahala besar lah, tak apalah. Orang sakit sembahyang lagi besar. Sebab dengan nak ambil wuduk susah, dengan nak sembahyang pun susah dan sakit. Takkanlah Allah tak bagi fadilat pahala yang lebih, pahala yang lebih. Kita nak mati ni nak pahala tu lah. Bila nak mati? Esok lusa je. Kenapa? Buktinya sakit. Sebab tu lagi sakit, lagi buat banyak, sepatutnya lagi bersyukur. Kita ni sebab nak mati. Sakit yang nak mati lah. Kalau demam, batuk tu tak lah. Sakit yang nak mati sebut ni. Aku nak sembahyang tu sebab apa? Aku batuk sesema. Maksud nak mati tadi sembahyang tu. Maksud sakit tu lah. Sakit tua. Sakit lah. Sakit yang memang kita kata, tak lama. Dia pun tahu tak lama aku ni. Dia pun boleh sedar. Dia pun tahu. Habis nak tak ada apa? Tak puas. Gerak tak boleh. Tak ke nak mati tu? Ke tak boleh sebut nak mati? Kalau sebut nak mati jadi mati sungguh. Tak sebut pun mati. Yang orang nak mati-mati ke jalan raya semua tak sebut. Yang kena COVID mati semua tak sebut mati. Nak mati dia tak mati. Kadang orang, jangan sebut mati. Macam kalau sebut tu jadi mati sungguh. Sedap lah tu. Kalau sebut mati sungguh, sebut jangan ramai-ramai. Yang jahanam tu sebut kat mulut kita biar mati sungguh. Tak mati pun orang tu. Jauh panjang pula tu. Allah. Jadi tak mampu, dia akan tak mampu sebenarnya dia agak menyusahkan sikit kita rasa. Kita akan rasa agak menyusahkan sikit. Sebenarnya itu adalah pecutan terakhir kita nak kumpul pahala. Last minute dah tu bagi orang yang sakit nak mati ni lah. Sakit yang sikit-sikit tu biasalah. Okey, apabila dia melentang, apabila solat melentang, yang pertama secara umum kedua tapak kaki dia mesti menghadap kiblat. Bukan mesti. Kedua tapak kakinya menghadap kiblat. Tak ada mesti. Kalau mesti jadi wajib kan. Kedua tapak kakinya menghadap kiblat. Muka atau kepala diangkat sikit. Dada menghadap langit. Ini juga macam orang nazak juga. Tadi orang nazak yang boleh mengiring. Yang orang nazak dia mengiring pun tak boleh dah. Letak jatuh. Letak mengiring jatuh. Jadi orang nazak ni cara letak macam mana bagi orang nazak. Kadang-kadang kita tolong juga kalau kita pergi tempat orang yang tempat orang sakit kan, orang nazak yang mana dah orang duk baca Yasin lah, senang cerita. Baca Yasin. Kita kadang-kadang tengok dia letak tu salah cara. Salah cara. Cara yang tepat adalah jika dia tu sedar lagi ataupun dia nazak tapi dia boleh lagi letak mengiring, dada menghadap kiblat. Kalau boleh, tapi biasa boleh tak? Tak boleh tak? Tak boleh tak apa. Cara yang kedua adalah letak melentang, kaki menghadap kiblat. Kaki menghadap kiblat. Letak bantal atas kepala sikit, bagi dia naik sikit aja kepala tu. Memang biasa bantal naik sikit aja. Biar muka pun menghadap kiblat, kaki pun menghadap kiblat. Sebab kita orang Melayu ni ada satu masalah. Masalah kaki tak boleh menghadap kiblat. Jadi satu dosa yang besar apabila kaki menghadap kiblat. Sebenarnya itu adalah perbahasan tasawuf. Itu bukan perbahasan syarak ataupun syariat ataupun perbahasan halal haram. Tidak. Kaki menghadap kiblat adalah perbahasan tasawuf. Jangan campur. Campur jadi tu. Ketika sakit, ketika nazak, kaki itu sunat menghadap kiblat. Kaki sunat. Dan bukan kaki aja, muka sekali. Jadi bila baring, muka menghadap kiblat, kaki takkan nak kangkang kan dia? Kena menghadap kiblat juga. Asalnya muka dan kaki menghadap kiblat.
Dan kalau nak kira, tidur kita pun sunat kaki menghadap kiblat. Ini satu kesalahfahaman dalam masalah kaki menghadap kiblat. Sikit salah faham dalam masyarakat kita. Apabila kita nak tidur, kepala angkat sikit letak bantal, maknanya muka menghadap kiblat. Kalau melentang lah, melentang. Kaki tu menghadap kiblat. Hukumnya makruh tidur kaki tak menghadap kiblat jika melentang. Tapi jika mengiring, kaki jangan menghadap kiblat, dada menghadap kiblat. Nak sunnah kan, kalau tidur kan macam ni kan. Belah kanan juga, lambung kanan, kiri duduk atas, tu sunnah. Kita punya jadi buat bantal macam ni. Masa tu tidur, dada menghadap kiblat. Kita ni tidur macam mana? Ada macam ni. Semua jenis geng-geng melentang kan. Dah tahu macam tu, katil tu ubahlah kaki menghadap kiblat. Tak boleh kaki menghadap kiblat. Silap faham. Yang haram ni kaki menghadap Quran, tu haram. Kalau kaki menghadap kiblat tidak, malah sunat tidur kaki menghadap kiblat. Maksud kaki menghadap kiblat tu muka sekali lah, muka dan kaki. Sebab bila kata muka menghadap kiblat, muka macam ni menghadap kiblat, kaki automatik menghadap kiblat. Kan? Kalau macam ni dia tak nak menghadap kiblat macam ni. Yang maksud menghadap kiblat tu straight macam ni, muka menghadap kiblat, kaki automatik menghadap kiblat. Hukumnya makruh kerana berapa puluh tahun tidur. Sekarang ni dah 50 tahun tidur. Katalah dah 50 tahun dah tidur. Daripada kecil sampai besar dah 50 tahun tidur. Dan sunnahnya muka menghadap kiblat, dengan maksud letak tinggi sikit bantal, dan kaki menghadap kiblat. Maknanya bila ia sunnah, dia sunat, dia dapat pahala. Tiba-tiba 50 tahun dia tidur tu, dia tak menghadap kiblat, maka dia tak dapat pahala. Hukumnya makruh kerana pahala percuma. Free tidur pun dapat pahala, tapi tidur seronok. Jarang yang dapat pahala benda tu seronok, jarang. Biasanya yang benda seronok ni dosa. Yang pahala ni biasanya, yang dapat pahala ni biasanya susah, tak seronok, tak kena, tak selari dengan nafsu. Ada 2-3 benda je yang ianya seronok dan dapat pahala. 2-3 benda. Pertama, buka puasa. Buka puasa awal sunat, dapat pahala buka puasa awal. Azan tu buka kan, jangan tunggu elok macam dia hebat sangat. Tak, tunggu buka. Maknanya selari tak dengan nafsu kita? Selari, iaitu cepat nak makan. Satu. Yang kedua, kahwin dapat pahala kan, selari tak dengan nafsu ke? Selari. 2 tu je. Yang ketiga ni tidur dapat pahala tu, selari dengan nafsu kita sebab kita suka tidur. Yang lain semua tak selari. Apa? Semayang suka semayang. Kalau tak wajib memang tak semayang. Buktinya semayang sunat tak wajib. Fardu tu semayang sebab wajib. Puasa Ramadan, puasa suka? Tak suka. Buktinya kalau tak Ramadan jangan harap nak puasa. Macam itulah. Jadi ada 2-3 perkara yang selari dengan nafsu kita. Kahwin lah. Kahwin. Apa lagi? Buka puasa tak apalah, buka puasa awal. Jangan lambat-lambat, jangan duduk hebat-hebat sangatlah. Sikit lagi nak goreng ikan ni, lagi 5 minit. Tak ada, buka segera. Pahala tu antaranya tidur. Dan bila tidur nak dapat pahala, tidur tu menghadaplah ke kiblat. Secara umum tidur sunat menghadap kiblat. Saya tambah aja, sunat menghadap kaki kiblat, muka kiblat jika melentang. Sebab kalau kata tidur sunat menghadap kiblat, macam mana nak menghadap kiblat? Apa yang nak menghadap kiblat? Sebab tu yang jadi salah faham tu. Jadi balik ni terus ubah kata lu. Jangan bagi can. Berapa tahun lagi nak hidup? 10 tahun lagi boleh hidup? Tak ya ke tidak? Tanya-tanya Covid ni. Ubah segera, pahala percuma. Tidur dapat pahala. Allah, hai ruginya. Nak suruh bersedekah lah, nak suruh puasa, sembahyang sunat apa semua memang malas dah. Ini tidur pun Allah malas nak ubah kaki menghadap kiblat. Kecuali dia jenis tidur sunnah sungguh. Sunnah sungguh macam mana? Mengiring. Macam Nabi sungguh. Macam ni. Yang itu janganlah. Buat macam mana bila dia mengiring tu memang dada menghadap kiblat. Jika dia jenis tidur macam tu. Sebab tidur melentang ni tak elok sangat kan, melentang macam tu. Yang paling cantik mengiring. Jenis dia tidur mengiring. Yang maksudnya cerita apa? Dia mengiring tu mula-mula je. Lepas dah tidur dia tak kira dah.
Lepas dah hilang, tak kira dah. Jadi orang biasa tidur dia melentang terus. Tak, saya memang tidur mengiring. Tapi bangun-bangun bukan mengiring, entah ke mana dah pergi. Tu cerita lain, tak apa. Cerita ni ketika nak tidur tu. Oh, saya memang tidur mengiring. Tidur memang mengiring. Kalau macam tu jangan ubahlah. Ubahkan katil tu supaya ketika mengiring dada menghadap kiblat. Saya cerita kebanyakan orang tidur melentang. Kebanyakan tidur, bermula tidur. Dia bukan kira mesti mengiring daripada awal sampai bangun subuh. Bukan. Mana ada boleh tidur macam tu. Masa mula-mula berapa? 10 minit, 15 minit, setengah jam tu. Masa tu mengiring. Jangan gerak-gerak. Biar tidur dalam keadaan macam tu. Jadi itu adalah disunatkan tidur. Tidur menghadap kiblat, kaki menghadap kiblat, muka menghadap kiblat. Hukumnya makruh kalau terbalik. Ramai orang buat terbalik. Dia kata contohnya kiblat ke sini, ni kiblat, dia tidur ke sini macam ni. Ni kiblat, dia tidur, ni kepala. Sedangkan macam ni, dia tidur macam ni. Dia kata menghadap kiblat. Ni. Tu menghadap kiblat. Ini namanya membelakangkan kiblat. Nama membelakang. Macam mana nak tahu? Kita boleh tahu macam ni. Okey, ni berdiri. Ni kiblat, kan? Bila dia macam ni, tidak akan membelakang kiblat. Berdiri, jatuh slow-slow. Tak nak membelakang kiblat. Macam ni, okey, kiblat ke sana. Dia pun macam ni. Tak nama menghadap kiblat ke? Menghadap kiblat lah ni. Sebab ni dia berdiri, dia menghadap kiblat. Berdiri. Cuba dia baring. Nama menghadap kiblat. Kalau dia kata terbalik, dia berdiri, dia menghadap ke sana. Dia buat macam ni. Ini namanya membelakangkan kiblat. Cuma salah faham. Kita salah faham. Salah faham. Dalam masyarakat Melayu salah faham. Jadi sepatutnya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun tidur dapat pahala free. Tak dapat apa ruginya. Dahlah benda-benda sunat payah nak buat. Benda sunat yang macam ni senang pun tak nak buat. Kalau nak lebih detail lagi, perkara ni tercatat dalam kitab Sairus Salikin. Kitab Sairus Salikin, Syarah Ihya Ulumuddin, ada 4 jilid. Cari jilid yang pertama. Kitab ni karangan Syekh Abdul Samad Falimbani. Dia membincangkan 10 adab ketika tidur. Dalam kitab tu ada membincangkan 10 adab ketika tidur, antaranya adalah kaki dan muka menghadap kiblat jika melentang. Jika mengiring, lambung di atas lambung kanan, lambung kiri di atas, dada menghadap kiblat, muka menghadap kiblat. Itu dia punya adab. Habis cerita bab tu lah. Jadi apabila orang tu sakit, dia tak mampu untuk mengiring, maka dia melentang macam tadi sama. Dia melentang dan wajib angkat sikit kepala jika boleh lah ni. Angkat kepala, letak bantal dan tak semestinya semua kepala. Tak semestinya semua kepala naik. Tidak. Janji dia bukan muka dia menghadap planet Mushtari. Bukan macam tu. Biar ya, muka dia tu menghadap depan. Walaupun hidung dia, kalau dia hidung mancung, angkat sikit je, hidung dah menghadap kiblat dah. Jadi dah. Yang tak nak ni macam ni. Tu tak nak. Ni kepala dia macam ni. Tak ada bantal. Atas, tembak atas, tak mau. Yang naknya sikit. Walaupun sikit, angkat sikit, letak satu bantal cukup dah. Jadi pipi dia menghadap kiblat dah kot. Hidung dia menghadap kiblat. Dahi menghadap kiblat. Mungkin ada tempat-tempat yang tak kisah. Kerana apabila dia sembahyang dalam keadaan melentang, waktu tu dada dia tak boleh menghadap kiblat. Dada dia pergi menghadap atas langit. Bila dada tak boleh menghadap kiblat, mesti kena ganti. Apa yang kena menghadap kiblat? Dia mesti ada ganti. Dia bukan, dada tak boleh menghadap kiblat dah. Tidak. Dia ada ganti. Maka ulama mengatakan ganti dada adalah muka. Maka muka wajib menghadap kiblat. Wajib. Dada tak wajib dah. Sebab apa tak wajib? Macam mana nak menghadap kiblat? Dapat nama melentang. Macam mana nak menghadap kiblat? Dah terbaring macam tu. Macam mana dada nak menghadap kiblat? Dah nama baring. Baring ataupun melentang. Dada menghadap ke langit. Jadi mana yang nak diganti? Muka ganti. Wajib ni. Jika dia tak letak bantal, dia ada kena simen kat sini, kepala tak boleh angkat. Jangan soalan tu. Jangan soalan. Saya selalu pesan, ada dah soalan ni. Kalau tak boleh lah. Kita yang boleh, kita yang tak boleh buat benda. Tak boleh menerak pun sembahyang boleh tau. Kalau tak boleh. Yang boleh lah. Jadi bila tu wajib angkat muka dia menghadap kiblat walaupun sedikit. Wajib, bukan sunat, wajib. Dan dada dia tak wajib menghadap kiblat. Sebab memang tak boleh pun menghadap kiblat.
Dah namanya melentang, nak ada kiblat macam mana? Wajib angkat sikit, walaupun sedikit. Jadi dan dia hanya gerak masa nak rukuk macam ni, sujud macam tu sikit, angkat-angkat sikit-sikit macam tu je. Kadang-kadang gerak-gerak macam tu aja. Orang sakit kan? Dia tahu, bila dia sakit dia tahulah kadar macam mana. Sekadar tu je. Kemudian okey. Jika mampu. Kalau tak mampu, baru kita masuk bab lain pula. Kalau tak mampu tu solat dengan mata tu nanti dulu. Okey. Jika tak boleh angkat, dah tak boleh kata leher dia kena simen, leher dia sakit apa semua ni tak boleh angkat langsung. Dah sakit ni tak boleh angkat. Okey, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak payah angkat muka. Maksudnya bila tak payah angkat muka, dada dia menghadap planet Mushtari, muka dia menghadap planet Pluto. Tentulah kot. Atas. Soalannya, mana nak ganti muka? Dada ganti muka. Muka tak boleh, sakit. Muka nak ganti apa? Ganti tapak kaki. Ganti tapak kaki. Dengan maksud tapak kaki dia wajib menghadap kiblat, bukan sunat. Kalau dia angkat kaki dia batal kerana tapak kaki tak menghadap kiblat. Maknanya kiblat kita ni, kiblat badan kita ketika sembahyang ada 3. Yang pertama dada ketika berdiri. Yang kedua dada juga ketika duduk. Yang ketiga dada juga ketika mengiring ke kiri atau ke kanan, dada juga. Keempat, ketiga sama, dada kan. Okey. Kemudian kiblat kita muka. Jika solat melentang tak mampu dada nak menghadap kiblat, tak mampu, maka solat melentang kepala, muka bukan kepala, muka wajib menghadap kiblat, beralih. Dan jika muka tak boleh menghadap kiblat, tapak kaki menghadap kiblat. Tapak kaki menghadap. Sebenarnya tapak kaki menghadap kiblat tak ada masalah. Sedangkan orang sakit pun tapak kaki menghadap kiblat ketika sembahyang. Sakit yang boleh duduk, tapi dia sebab dia ada simen sebagainya, dia tak boleh duduk, semua tak boleh. Cara dia duduk, tapak kaki menghadap kiblat. Macam tu. Malah tak ada masalah pun kaki menghadap kiblat. Itu tak ada masalah. Itu cerita para sufi yang mana mereka terlalu beradab dengan tok guru, terlalu beradab dengan Quran, terlalu beradab dengan arah yang jihad yang paling mulia, iaitu Kaabah. Maka rumah tok guru dia mana? Rumah tok guru dia ada dekat Temeloh tu. Dia duduk sini berserah. Rumah tok guru dia dekat Temeloh. Dia pun cari apa? Cari kompas. Kat mana arah Temeloh? Oh, ke sana. Dia tak pernah pun lunjur kaki dekat arah sana sebab rumah tok guru dekat Temeloh sana. Itu cerita sufi. Sebab apa? Adab dengan tok guru. Cik kat mana tok guru dia? Tok rumah tok guru dia kat mana? Dia tak tu. Itu cerita sufi, itu satu. Jadi arah kenapa? Arah tok guru adalah arah yang mulia. Arah kiblat, jihah yang paling mulia. Arah yang paling mulia adalah kiblat. Maka dia tak letak. Itu cerita para sufi. Itu bukan cerita kita ni. Cuma nak apa ni, tak nak berlunjur kaki menghadap kiblat, tak apa, terpulanglah. Cuma janganlah kita menidakkan tidur kaki menghadap kiblat. Janganlah kita tak elok. Cuma dia tahap tinggi kan, makam tinggi kan. Makam iaitu kaki tak nak menghadap kiblat. Okeylah. Tapi dalam bab tertentu kena menghadap kiblat juga. Iaitu ketika tidur, kalau nak sembahyang, kalau duduk dan sebagainya. Tu dan sebagainya. Jadi tapi itulah kita tengok makam orang awam tak ada masalah pun sebenarnya. Yang tak boleh kalau Quran ada kat depan, tu tak boleh. Dia panggil kaki menghadap Quran. Jadi dari segi adab macam tadilah, kaki menghadap guru, kaki menghadap kiblat, sekadar adab. Bukan mesti perkara itu mendatangkan dosa, tidak. Malah ketika mati pun kaki menghadap kiblat, ketika nazak kaki menghadap kiblat. Macam mana pula tu? Jadi kaki dia. Jadi ketika dia solat melentang, biasanya dah tua sungguh lah solat melentang ni, uzur sungguh, ataupun accident sampai tak boleh nak mengiring, maka muka dia menghadap kiblat dulu. Ketika muka menghadap kiblat kan, ketika muka dia menghadap kiblat, solat baring melentang, muka menghadap kiblat sikit boleh. Jika dia nak bagi salam, dia dicadangkan supaya jangan berpaling. Kan dia atas sikit macam tu kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Jika assalamualaikum warahmatullahi, batal sembahyang. Sebab muka dia tak menghadap kiblat. Muka dia tak boleh menghadap kiblat. Jadi assalamualaikum warahmatullahi.
Baru pergi. Sedangkan dia ikut selari. Kenapa buat macam tu? Jika dia tersilap, Assalamualaikum warahmatullahi, silap batal semayang dia. Sebab apa? Muka wajib menghadap kiblat. Dia bukan paling buat apa? Kerana muka dia tadi tu. Jadi itu jika dia semayang baring, mengiring dalam keadaan muka boleh menghadap kiblat. Muka boleh. Maka dicadangkan supaya ketika bagi salam tu jangan baling. Sikit pun jangan. Bimbang takut ketika dia semayang. Ketika dia semayang berdiri. Ketika semayang berdiri, dada menghadap kiblat tapi muka dia macam ni. Apa hukum? Apa hukum? Tengok kiri. Jangan 3 gerakan tak sampailah. Kan 3 gerakan batal kan? Tengok. Dada enggak kiblat. Tengok berapa sah kat belakang. Tak kisahlah. Nak cari hukum. Makruh. Tak batal. Ketika solat duduk pun sama. Kepala dia gerak. Janji jangan 3 gerakan. Jangan sampai 1, 2, 3. Batal lah. Kan? Sama makruh. Ketika mengiring pun sama juga. Mengiring, dada menghadap kiblat. Kepala dia bukan nak rukuk sujud. Kepala dia saja je. Gerak. Makruh juga. Tapi ketika solat melentang, berbaring, muka wajib menghadap kiblat, dia gerak batal. Tak bukan makruh, batal. Maka haram lah sebenarnya. Haram dengan maksud batal. Tak boleh gerak. Nampak? Semayang tapi dia sakit, dia baring. Apabila muka dia tak boleh menghadap kiblat, maka ganti kaki. Kena ngaji kita bab ni. Sebab kita semua nak sakit ke tak sakit lah? Tak sakit? Sakit semua. Nanti sakit nanti nak belajar. Baru nak belajar. Oh memang tak lah. Memang tak. Masa sakit nak belajar. Allah, masa sakit sejak semayang pun tak. Masa ni lah nak belajar. Nanti kita nak buat. Orang tak tahu dah keliling kita. Kita nak cakap apa orang tak tahu dah. Nak agak kat siapa? Ketika muka tak boleh menghadap kiblat langsung dah. Kau letak bantal. Tak boleh lah. Tak boleh kat sini nanti kan urat lah apa. Oh tak boleh, tak apa. Dia dah tahu dah. Aku nak semayang. Ambil wuduk dan sebagainya. Orang lah ambil kan dah sakit kan. Kaki kalau tak ada orang ambil, semayang je macam tu. Dah tak ada orang nak ambil wuduk. Berdengar masuk waktu semayang, wajib semayang. Ketika tu kaki dia wajib menghadap kiblat. Tiba-tiba dia lenguh dia angkat, batas semayang. Yang ketika kaki menghadap kiblat, ketika salam boleh anak baling? Boleh lah pula. Assalamualaikum. Tapi masalahnya dia kata dia sakit kepala kan. Katalah sakit kepala nak angkat aja. Kalau macam ni boleh lagi. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh pula gerak kepala. Boleh. Tak batal. Kenapa? Kerana muka dia tak boleh menghadap kiblat. Dia boleh macam ni je sikit-sikit. Tapak kaki dia balik kepada tapak kaki dia. Jadi hati-hati dengan tapak kaki tu. Kerana tapak kaki wajib menghadap kiblat. Jadi jangan mengangkat ke situ, jangan angkat. Dah sakit pun memang tak angkat. Jangan bagi tahu ajalah. Kalau angkat batal. Kerana apa? Tapak kaki tak menghadap kiblat. Itu dia punya tertib. Habis lah. Jadi nampak pendek je. Dan jika lemah ia daripada duduk, maka semayang lemah ia daripada mengiring, maka semayang melentang di atas belakang. Maka isyarat dengan kepala, simple je dia bagi tahu. Tapi hukum-hukum yang berkaitan sangat banyak. Bila melentang, pastikan pertama sekali muka menghadap kiblat. Yang kedua, jika muka tak boleh menghadap kiblat, walaupun sikit tak boleh, tak batal, walaupun sikit, waktu tu kaki menghadap kiblat. Jadi hati-hati dengan kiblat kita. Dada, muka dan tapak kaki. Maksud kaki tadi tapak kaki. Allah. Baik. Dan jika lemah ia daripada demikian itu, tak mampu juga. Maksudnya tak mampu apa? Yang tadi ketika melentang, dia rukuk kan macam ni, sujud macam ni, kan? Dia tarik sikit. Dia memerlukan urat kat sini untuk kuat, kan? Kalau tak kuat, macam mana nak rukuk sujud? Jadi, dia tak, yang tadi ni, maknanya dia boleh. Dia macam ni, letak bantal. Ketika rukuk, macam ni. Ketika sujud, macam tu. Ketika baring tadi, dia boleh angkat. Maknanya masih kuat lagi lah kat sini. Kalau kat sini tak kuat, tak boleh gerak dah. Macam tu lah. Ambil gok. Jangan, saya pernah tengok. Lepas tu saya buat khusus jenazah kat situ. Dekat rumah tu lepas pada tu. Dia ni. Dia ayah dia minta kan. Dia tak boleh gerak dah mulut dia. Bibir kering dah. Macam tu. Macam tu. Dia ambil ni gok.
Lepas tu mati. Saya rasa mati lemah kot. Ambil tisu lah. Ambil tisu. Ambil kain. Tisu lah. Kain pun boleh. Kain boleh lah. Ambil kain good morning tu kan. Basuh elok. Ataupun tisu pun boleh. Ambil kapas pun boleh. Ambil gendam. Letak kat sini. Basahkan. Dia bukan nak minum air haus. Gong-gong tidak lah. Takkan hilang haus dah waktu tu. Tak boleh hilang haus dah. Letak. Lepas tu dia akan masuk. Dia diam kejap. Ajar mengucap balik. Walaupun dia dah mengucap la ilaha illallah. Dah. Jangan ajar apa-apa dah. Stop. Dia dah la ilaha illallah. Tiba-tiba ada bercakap benda lain dah. Dia waktu tu sakarat, mabuk. Sakaratul maut. Sakarat ni mabuk. Sakaratul maut, mabuk mati. Bila mabuk dia tengok macam-macam. Anjing tu. Halo anjing tu. Halo anjing tu. Biasa tu. Tu biasa. Saya memang banyak pengalaman menghadap orang ni. Jadi bila macam tu, ambil, letak air sikit, ajar balik la ilaha illallah sampai diikut. Diikut, okey stop. Tunggu dia mengapu lagi. Dia mengapu lagi, ajar lagi. Sebab akhirul kalam la ilaha illallah kan. Sesiapa yang akhir kalam la ilaha illallah, akhir kalam dia apa? Anjing akhir kalam dia. Jadi sebab tu kita la ilaha illallah balik. Jadi itulah kita nak tu. Jadi bila dia dah tak mampu untuk gerak, dah tak mampu langsung dah gerak ni, dah tak boleh dah, tapi mata masih lagi kelopak masih lagi boleh gerak, kelopak mata ni ataupun mata boleh bergerak lagi, semayang dengan mata, iaitu senang. Semayang dengan mata senang. Cuma kalau kita semayang duduk, rukuk macam ni, sujud macam ni, semayang barik mengiring, rukuk macam ni, sujud lebih sikit, semayang melentang, rukuk sikit, sujud lebih sikit. Semayang pakai kelopak mata, rukuk separuh. Tak. Kelopak mata dia tak sama. Maksudnya berdiri macam ni, berdiri, kemudian rukuk tutup habis. I'tidal celek. Sujud tutup habis. Duduk atas sujud buka balik, celek. Sujud balik tutup habis. Lepas tu rakaat yang kedua celek balik. Tu. Dia celek dan tutup. Dia bukan macam ni. Kenapa separuh ni? Rukuk dah. tak ada separuh. Dia memang terus habis tutup buka. Dia tutup buka. Dan diingatkan lagi. Yang ini kita je sedar ni. Saya takut nanti bila nanti akhir hayat dah jadi orang surau masjid dah cantik dah. Orang surau masjid tu bertahun-tahun dah cantik dah. Tapi mati nanti dia tak reti sembahyang. Bukan, sebelum mati dia tak reti sembahyang. Kenapa? Bila dia celek tu, dia dalam keadaan boleh keluar suara, wajib dia keluar suara. Dengan maksud Allahu Akbar. Sekadar mampu. Kalau boleh buat keluar suara, kalau slow-slow lah. Allahu Akbar. Baca Fatihah, wajib dengar kat telinga. Jika boleh sampai tahap tu. Kalau tak boleh, semana yang boleh lah. Baca. Bukan kena gerak. Kalau sampai tak boleh gerak, barulah tak payah baca. Baca dalam hati. Selagi boleh gerak, dia kena dengar kat telinga. Tak boleh dengar kat telinga, gerak. Bunyi sikit, bunyi tak bunyi. Tak apa. Dengan syarat ada dengar tak dengar kat telinga. Sebab dia sakit kan. Tak boleh langsung. Barulah baca dalam hati. Dia bukan, sakit dah, terus baca dalam hati. Tidak. Nampak sembahyang ni ketat. Kemudian, dengar. Lepas tu dia pun, Allah, rukuk. Tutup mata lah. Allah, subhana rabbil azim. Azim lah kalau boleh sebut. Kalau boleh. Lepas tu celek. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Lepas tu sujud. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la. Macam tu lah. Kena sebut. Ni cakap ai boleh. Mana KFC aku ni? Boleh ingat lagi. Boleh ada. Ni pun saya jumpa. Ni kisah benar semua ni. Memang kisah benar ni. Bukan rekaan. Lepas tu ada yang anggur aku mana? Anggur hitam. Anggur hitam. Rupanya anggur ada warna hitam tu kan? Anggur hitam. Anak dia pergi beli, rasa ini anggur hijau. Macam tu lagi. Aku ingat nak pergi beli tu, tak ada biji. Si fikir lagi ada biji, tak ada biji. Ada biji tak makan. Kenapa jadi gitu? Hidup dia gitu lah. Ketika mati tu ada. Ketika nak mati, itulah masih hidup dia. Kalau masih hidup dia kan, yalah redha je lah. Makan yang mana ada okey lah kan. Dia akan relax aja, aman. Tapi yang duduk macam ni, kadang-kadang mata pejam dah mata ni. Tapi mulut boleh cakap lagi. Jangan lupa tu. Aku mati nanti, ingat mati tu. Aku mati nanti tu. Datsun 120Y tu yang duduk kat luar tu. Jangan jual tu. Cakap besar ni. Tak bagi jual. Datsun. Kenapa saya sebut Datsun? Peristiwa ni ketika Datsun tu okey lagi lah. Sekarang Datsun okey tak? Tak okey lah. Masa tu, saya cerita lama ni, saya ingat.
Saya dapat banyak rezeki berhadapan dengan itulah, dengan keadaan-keadaan orang macam ni. Yalah, kalau duduk pondok tu memang sikit-sikit je panggil budak pondok ah. Panggil. Sembahyang jenazah ke, mandi jenazah ke apa ke, banyaklah pengalaman tu. Jadi bila sembahyang dalam keadaan berguna kelopak mata, celik dan pejam. Kalau nak tahulah orang yang sembahyang batin tu, solat batin tu, pelik pejam. Sembahyang daim tu. Tu lah, saya pernah tengok juga yang tu. Pernah tengok tak? Dekat Ulu Kelang, dekat area zoo. Muju tak masuk dalam zoo terus. Kawan bergeruk. Memang ada tempat ajaran sesat, kena tangkap dah tempat tu. Dia sembahyang macam tu lah. Tangan dia letak macam ni tangan. Tapi macam tu. Okey dah, jom. Mana? Dia tarik, mamak. Hei, kau sembahyang apa? 5 saat, 6 saat macam tu. Dia tak ada Allah apa, dia terus tarik tangan, betul kan? Agaknya kot, saya tak perasan, agaknya mungkin kot. Dia rukuk, dia pejam, dia tidak macam tu kot rasanya. Tapi 2, 3, 4 kali lah. Dah jom. Mulut tak keluar? Tak baca. Ya, macam tu. Dia panggil semayang daim, semayang yang mana itu semayang yang dia zahirkan 5-6 saat, tapi lepas pada tu tengah minum teh tarik, tengah semayang dalam hati dia kata. Tengah berjalan dalam hati dia. Itu permulaan semayang je. Dan semayangnya daim ni sentiasa 24 jam semayang. Terus. Lepas tu kena tangkap. Kena tangkap dah. Lama dah cerita ni kena tangkap. Kat area Ulu Kelang, area zoo tu lah. Zoo negara. Ada kat tepi tu. Kenapa dia ni? Pergi ajak, aku tengok engkau ni baru habis belajar. Maksud baru habis belajar kan? Kau masuk grup kita orang. Tapi grup kita orang tak semua boleh masuk. Belajar dekat ujung-ujung tepi hutan. Kan ada hutan kat situ, ada Kemensah, siapa tahu lah area tu, dalam tu sikit. Ikut guru. Ada tok guru seorang ni, boleh lah kau nak belajar, kau sambung lagi belajar. Ni makam tinggi lagi. Dengar. Tapi tok guru kita pesan awal-awal dah. Pesan awal-awal dah. Akan jumpa golongan macam ni. Akan jumpa. Nasib baik tak lama betul kena tangkap. Settle kat situ. Biar sikit tu. Okey, tu dan jika lemah ia yang demikian kelopak mata. Dan jika lemah ia kelopak mata pun tak mampu. Maka melakukan rupa semayang dengan hatinya. Rupa semayang, dia berangan macam mana berangan. Dia mungkin kelopak mata tak boleh, maksudnya terpejam ataupun macam ni je. Kan? Dia berangan. Bukan berangan, bayang. Macam okey. Kalau mulut boleh wajib Allahu Akbar mulut. Kalau boleh. Kalau tak boleh, biasanya tak boleh dah tu, mulut kerah dah. Ni keng ni kerah dah. Tu main kerah keng tu. Keng ni kerah dah. Benda ni kerah ni. Ni ada pelincir ni. Tapi dia keras. Jadi dia pun betul lah, macam sembahyang dia bayangkan aku tengah berdiri. Baca Fatihah, aku sedang baca Fatihah. Dia baca dalam hati dia. Aku sedang rukuk. Tu. Dia kena bayang. Dia tak boleh. Dia kena bayang. Membayangkan dia sedang sembahyang. Lepas tu dia baca pula dalam hati lah, sebab tak boleh kat mulut. Dan solatnya sah, tak wajib ulang. Apa disebut? Kalau dia solat duduk. Dia solat duduk. Kemudian sebab sakit, kemudian dia sihat boleh berdiri. Dia kena qada tak masa sembahyang duduk? Tak kena. Dia solat mengiring sebab dia tak mampu duduk, tak mampu berdiri. Tiba-tiba dia sihat. Entah macam mana sihat. Dia perlu qada tak sembahyang dia? Tak perlu. Sembahyang dia sah. Ketika melentang sama juga. Tiba-tiba sihat. Macam mana nak tahu? Sihat-sihat tak kena qada, tak kena qada walaupun sembahyang macam tu je. Dia sembahyang dalam hati yang macam tadi. Tiba-tiba sihat. Kena qada, tak kena qada. Sebab sembahyangnya sah. Nak bagi tahu sembahyang tu wajib lagi. Kalau yang sembahyang kena qada, dia panggil solat hormat waktu. Yang ini bukan sembahyang solat hormat waktu, sembahyang sungguh. Tapi menggunakan hati. Sembahyang menggunakan hati ataupun bayangan dia tu. Tapi pada mazhab Hanbali gugur kewajipan solat. Tak ada sembahyang hati. Mazhab Hanbali tak ada. Dia sampai last kali melentang baring je. Last. Dia tak ada sembahyang hati. Kalau dah tak boleh gerak, maka kerana sembahyang adalah aqwalun wa af'alun. Muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bi syara'ita makhsusah. Aqwalun, perkataan. Sembahyang adalah, solat adalah aqwal, perkataan. Af'al, perbuatan. Ia dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Tiba-tiba dia tak boleh gerak. Bila tak boleh gerak, mana boleh? Mana tak cukup syarat sembahyang. Jadi dia tak wajib sembahyang. Tu mazhab Hanbali. Mazhab Syafi'i tidak, wajib sembahyang juga.
Wajib sembahyang juga walaupun dengan hati. Malah jika tiba-tiba sihat tak wajib qada pun. Nak bagi tahu sembahyang tu sah. Berbeza dengan orang kena ikat. Orang kena ikat. Orang apa perompak masuk rumah dia, rompak diikat. Lepas tu masa tu pukul 5 pagi. Lepas tu keluar. Tak boleh lepas. Tahu bunyi azan. 6.30. Dia tengok jam 6.45. Nak habis dah subuh. Kena sembahyang. Kena ikat ni. Wajib sembahyang. Wajib sembahyang. Habis sembahyang macam mana? Macam mana ada lah. Aurat tak tutup. Aurat tutup macam mana lah. Kan dah kena ikat. Dah kena ikat. Wajib sembahyang. Tapi sembahyang dia kena qada. Kena. Dia panggil solat hormat waktu. Nampak? Tu beza je. Yang ini tak kena qada. Nak bagi tahu ni sembahyang sungguh. Yang itu sembahyang sungguh juga. Cuma itu nama solat hormat waktu yang mana jika dia elok nanti dia kena qada. Bila dia selesai masalah nanti dia kena qada. Yang ini walaupun solat dalam hati sekalipun tak kena qada. Dengan maksudnya solat sungguh. Solat sungguh-sungguh solat. Jadi kena solat walaupun sampai hati. Maka tiada gugur sembahyang selama ada akalnya. Ini yang muktamadnya. Iaitu selagi ada akal, selagi itulah wajib sembahyang. Tak gugur sembahyang selagi mana ada akal. Jadi maksudnya ketika dia sakit, akal ada akal. Kasar bunyi. Ke kau dah hilang akal lah. Sakit baru. Okey, kalau ada akal wajib sembahyang. Tapi tak boleh berdiri, duduk. Okey. Ketika tak boleh duduk, macam mana nak sembahyang ni? Tak boleh duduk. Tanya ni dulu. Akal ada akal? Ada akal. Sembahyang mengiring. Oh, mengiring pun sakit tak boleh. Tanya lagi. Akal ada akal? Tu dia punya poin besar tu. Ada akal. Melentang. Macam tadi tu. Oh, melentang pun tak boleh. Nak gerak mulut pun tak boleh dah. Tanya lagi. Akal ada akal? Ada. Gerak mata ataupun kelopak mata. Tak boleh dah. Muka kelopak mata pun tak boleh gerak dah. Tanya lagi. Akal ada? Tu. Akal ada tak? Ada. Sembahyang hati. Hati pun tak boleh sembahyang. Hati tak boleh sembahyang. Agak-agak. Sembahyang hati semua boleh lah weh. Sembahyang berangan macam tu je. Duduk terbayang-bayang macam tu takkan. Terbayang pun tak boleh. Maknanya bila terbayang pun tak boleh, dia tak ada akal lah. Maknanya orang yang tak sembahyang tu semua orang yang saya tak cakap. Dia sebenarnya sama je. Dia semua sama je. Selagi ada kesedaran, selagi ada akal, selagi tu wajib sembahyang. Tak boleh tinggal. Apabila dia hilang akal, itu kata kau ni hilang akal lah apa. Itulah hilang akal, gila, tak ada akal, baru boleh tinggal sembahyang. Jadi kalau nak tinggal sembahyang senang je. Macam mana? Hilang akal. Hilang akal tak wajib sembahyang. Jadi kalau selagi ada akal, selagi tu wajib sembahyang. Dia sama je bab aurat. Aurat pun sama. Selagi ada akal wajib tutup aurat. Yang bukan aurat tu macam tu lah. Kasar lah bunyi. Macam tu lah. Jadi bila dia ada akal wajib tutup aurat. Orang gila wajib tak wajib. Kan? Budak-budak tak wajib. Masuk akal tu, berakal tu, masuk ada akal. Dia ada 4. Islam, akal, akil, baligh, suci, haid dan nifas. Tu bab sembahyang. Okey lah, biar. Habis. Cukup sejam. Keempatnya membaca Fatihah. Benda ni boleh pakai? Benda tu. Boleh? Boleh. Kalau boleh nanti next lah kot. Sebab Fatihah ni ada poin-poin yang kena jaga lah bagi orang yang baca perlahan ni. Baca kuat tak payah jaga sebab semua orang boleh dengar. Apa-apa hal dia settle terus. Yang baca diam-diam. Jadi makmum lah maknanya. Mana orang tahu? Mana ya ke tidak? Dok baca berapa lama dah 40 tahun. Jadi ada poin-poin yang penting yang menyebabkan dia salah sebut. Saya ada buat lah. Dia punya carta. Bukan carta lah. Dia punya tu. Kalau ada benda ni bolehlah bawa pakai laptop. Laptop ada laptop? Tak apa bawa laptop. Bawa laptop boleh suluh kat sini kurang senang sikit nak tu. Sebab bab Fatihah ni dia kata kat sini membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat melainkan orang masbuk. Jadi membaca Fatihah wajib memeliharakan segala huruf, tasydid. Dua tu lah, huruf dan tasydid yang paling cantik kalau boleh tunjuk. Dari segi huruf dengan tasydid yang perlu dijaga. Tertib mualat tu tak apa, tak tunjuk pun, kita boleh syarah je. Jadi yang ni ada berapa saya boleh tunjuk dalam 10 minit ke. Kita tunjuk benda tu akan datang lah. Bila? Lusa. Oh yelah, lusa 2 hari bulan.
Esok lusa akan tunjuklah berkaitan dengan poin-poin bagi orang yang baca perlahan. Ya. Okey, kat katil betul juga kan. Masalah kalau dia sakit, mungkin kaki tergantung ke apa. Kaki tergantung ataupun dia tak boleh gerak sangat. Katil pula dia memang dah ikut menghadap ikut hospital lah. Yang pertama agak-agak kalau ubah katil tu kena tangkap dengan dia punya jaga. Security datang. Sepatutnya kena ubah katil sepatutnya. Itu ni step pertama. Step pertama, jika dekat hospital kena ubah katil dulu. Kenapa saya sebut ni dulu? Sebab dia ni kena ada step. Dia tak boleh tak ubah katil. Tapi boleh ke? Cuba panggil nurse. Dia bagi tak? Kalau dia tak bagi, barulah pergi ke seterusnya. Sebab tu saya sebut daripada awal. Ubah katil dulu. Walaupun tak logik pun. Ada satu cerita, teringat satu cerita. Seorang ulama yang kena mengena dengan COVID kita, kena mengena dengan solat Jumaat kita ni. So ada seorang ulama tu dia kena penjara. Biasalah ulama ni biasa kena penjara. Dia kena penjara. Ketika hari Jumaat, setiap hari Jumaat dia akan mandi, dia akan pakai baju jubah dia dan dia akan pergi keluar sampai ke pintu penjara. Pintu tu. Dalam penjara juga, dalam tu juga pintu. Dia pegang, buka. Dia duduk situ sampai habis Jumaat. Setiap kali hari Jumaat dia buat macam tu. Orang yang jaga ni tanya. Dia punya inilah warden waktu tu lah tanya, "Kau buat apa ni?" "Aku nak pergi sembahyang Jumaat." "Kau mana boleh kau masuk penjara?" Kau aku boleh jawab depan Allah nanti, aku dah pergi sampai situ. Macam tu juga kita ni sekarang ni. Kan ada yang orang tak boleh sembahyang Jumaat kan sebab dah penuh lah semua kan. Dah bila jarak tu dia kena sembahyang balik. Dia wajib siap datang. Tak boleh balik baru lepas. Kalau memang pelindung tu penuh tak payah datang terus, tak boleh, berdosa. Tak boleh. Walaupun kata penuh. Tak boleh, kena datang awal lah. Dah lewat pun kena datang. Sampai kat pintu pagar, balik. Jika nalau lah kan. Balik. Kalau tidak, pandai-pandai lah. Adalah cara-cara nak sembahyang tu. Cuma, kalau dah tak boleh, habis kat situ. Baru patah balik. Bukannya awal-awal lagi. Okey, nampak dia punya cara tu. Macam ni sama juga. Sedangkan kalau kat hospital, kita boleh kata sembahyang je lah kan. Tapi saya tak sebut macam tu. Sama juga. Saya gunakan kaedah yang sama. Iaitu, pertama, ubah dulu katil. Sebenarnya sebelum ubah katil, kena ubah apa tau? Ubah menteri dulu. Tapi saya tak sebut yang tu, terpaksa sebut pula. Sebab apa? Menteri yang faham agama supaya dia buat nanti susunan menghadap kiblat. Siapa yang boleh ubah? Pengarah pun tak boleh siap-siap. Pengarah tu. Yang boleh mana? Menteri je. Dia yang besar. Habis tu kalau setakat jatuh basikal pun elok dah dia punya apa ni tar tu jadi elok. Ini takkan menteri tak sakit. Jadi bila macam tu dia akan kata okey setiap pesakit mesti kaki menghadap ke kiblat supaya senang. Betul. Okey tu yang pertama. Kalau tak boleh tak? Tak boleh kan. Susah sikit nak ubah menteri ni, payah sikit kan. Okey. Ubah. Yang pertama, ubah katil. Katil tak boleh ubah, memang kena marah. Garanti kena marah. Habis dengan wire-wire ni apa semua. Orang sebelah punya wire habis tercabut. Asalnya kita tarik katil, game over terus. Jadi tak boleh lah. Memang bahaya, tak boleh. Okey, bila tak boleh, kita yang ubah. Jika kita boleh ubah. Nampak step saya nak bagi tu? Kita yang ubah. Iaitu kita biarlah ubah ke sini. Kaki tu keluar terjatuh ke bawah. Sebab kita dah ubah tu kiblat. Katil ke sini. Kalau macam ni cantik duduk. Tapi kita ubah dulu. Biar kaki kita jatuh. Kalau boleh gerak sikit-sikit, tariklah kaki sebelah ni. Put jatuh ke bawah. Kenapa ni pakcik? Pakcik lah biasa sakit tak? Orang muda tak sakit. Kan kita ambil contoh pakcik. Pakcik. Kenapa ni pakcik? Aku nak sembahyang lah. Letak kat sini, baring. Allah. Atau macam tu lah. Sembahyang. Kaki ke bawah. Kalau boleh dulu. Dah tak boleh. Memang tak boleh gerak dah. Barulah sembahyang je. Punya step. Dia punya step. Dia tak boleh kata, alah duduk dalam masjid, duduk dalam hospital, sembahyang je. Yang mana mampu. Tidak. Step dia ada. Jadi, cuba dulu. Dah tak boleh, baru. Saya biasa bagi contoh babi kan. Boleh makan babi? Tak boleh makan, haram. Kalau sesat dalam hutan, lepas tu semua barang-barang hilang. Boleh makan babi? Ada anak babi tu lalu, sengih. Boleh tak makan babi? Saya bagi contoh sama mana-mana pun. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Berlambak lagi buah-buah ada. Kau sibuk nak makan babi, kenapa? Okey, buah tak ada.
Buah-buahan semua tak ada. Boleh kan babi? Tak boleh. Tu nampak air tu. Sungai, cari ikan dulu. Ikan tak ada. Boleh kan babi? Tak boleh. Minum air dulu. Air pun boleh hidup. Okey, boleh kan babi? Air tak boleh, air racun. Minum air tu racun. Apa ni, hitam. Tak boleh. Boleh makan babi? Tak boleh lagi. Banyak pucuk-pucuk kayu tu boleh, akar-akar kayu tu boleh makan lagi. Okey, dah tak ada dah. Semua racun gatal. Amboi. Boleh makan babi? Ni babi dah sengih ni. Hidung naik-naik sikit ni. Boleh tak? Tak boleh lagi makan babi. Kenapa? Sebab mana lapar lagi. Tak lapar, mana boleh makan lagi? Okey, dah lapar. Boleh makan babi? Tak boleh lagi. Sebab lapar tak membahayakan lagi. Tak mati lagi, senang cerita. Lapar dah sangat. Sampai tak boleh buat apa dah, nak mati dah ni. Baru boleh makan. Nampak? Dia punya step. Dia bukan kata babi boleh makan kalau darurat. Bukan step dia, bukan cara macam tu. Mudahnya lah. Tak. Jadi bila dah memang tak larat dah, 3 hari tak makan, tak minum, babi duk sengih lagi kat situ. Minta dipanggang. Tangkaplah dia. Sembelih. Boleh sembelih? Dia mana ada leher? Katok aje lah. Lepas tu cari api, buat api, bakar tu. Boleh makan? Boleh. Makan mana? Boleh tak? 3 pinggan buat. Yang ni masak kari. Ini 3 rasa. Boleh? Ini sup babi. Tak boleh makan sekadar nak menyelamatkan nyawa je. Boleh tak simpan untuk malam? Ini esok ni mesti aku lapar juga. Standby. Tak boleh. Samalah tadi. Okey, sekarang tak boleh menghadap kiblat. Sebab dia sakit. Kerana dia punya katil tu bukan menghadap kiblat. Kaki dia. Boleh ke nak sembahyang terus? Tak boleh, sama je. Tak boleh. Alih dulu kaki, boleh tak? Kaki satu-satu. Jatuhkan kaki ke bawah. Sembahyang dulu. Nampak? Satu. Dia bukan terus, tidak. Sama je mana-mana pun sebenarnya. Tidak, asal semua boleh. Semua boleh, tidak. Jadi sampai usaha dulu sampai tak boleh. Sembahyang atas kota terbang. Boleh tak sembahyang duduk? Tak boleh. Kena berdiri dulu. Kena tanya stewardess. Paramugara. Nak tanya, saya nak sembahyang kat situ boleh tak? Dekat bilik dia kat belah sana. Tak boleh. Baru satu-satu. Tak boleh. Okey, kalau macam tu saya nak sembahyang berdiri kat sini. Kat tempat duduk. Tak boleh. Nanti ada awan kena jatuh gitu gini. Satu-satu. Akhir sekali tak boleh. Baru sembahyang duduk. Bukan. Sembahyang atas terbang boleh duduk. Tidak. Satu-satu. Boleh. Nak ambil wuduk macam mana? Dalam kota terbang. Satu-satu. Dah nak ambil wuduk payah. Boleh pakai air. Tanya dulu, saya nak pakai air boleh tak dalam toilet? Boleh. Pakai air. Awak ambil wuduk. Kalau tak boleh, kalau pakai air itu akan keluar masuk dalam kipas menyebabkan kita akan contoh. Barulah sembahyang tak payah wuduk. Nampak? Satu-satu. Bukan senang je, tidak. Senang satu-satu. Berapa dah? Asyik lama je kat sini. 9 dah. Wallahu a'lam. Tangguh dulu. Sambung lusa. Bab Fatihah kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul subhan. Astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.